Anda bersama saya Hafizal Hamad dan bakal ditemani oleh rakan setugas Rizal Hashim untuk bersama-sama dalam kita katakan bagaimana melihat persembahan pasukan Malaysia ataupun kontingen Malaysia di Sukan Commonwealth Glasgow 2014. Assalamualaikum, salam sejahtera. Okey, kita saksikan kedudukan pingat kontingen-kontingen yang bertanding, di mana kedudukan kontingen Malaysia mengakhiri saingan di kedudukan mana, siapa yang menyumbang pingat. Itu akan berikan tetapan untuk anda dalam review Sukan Commonwealth 2014 ini. Mungkin ada yang senyum, Zal, ada yang ada yang kecewa dan saya rasa peminat akan mengingati angka ini. 676. Okey. Kenapa 676? 6 emas, 7 perak dan 6 bangsa. Okey, kedudukan 12. England juara keseluruhan, Australia, Kanada, Scotland, India, New Zealand, Afrika Selatan. Bawah-bawah tu lagi ada tu, Singapura, adalah. Tapi Malaysia kedudukan yang ke-12. Kedudukan penyumbang pingat untuk kontingen Malaysia menampakkan bahawa permulaan yang menampakkan ada sinar satu ketika, tetapi selepas itu nyata bukan yang kita harapkan. Ini pecahan mengikut sukan badminton, akuatik, angkat berat, squash. Badminton menyumbang 3 emas, 2 emas terakhir semalam. Akuatik Uzi Liang, angkat berat Hafifi, squash Datuk Nicole David. Sambil selebihnya perak, gangsa, perak dan sebagainya. Menembak di kedudukan terakhir. Okey. Basikal track dengan pingat gangsa. Okey, kita buka dahulu. Yang menarik, yang membanggakan kita untuk Sukan Commonwealth. Tolonglah semua. Tolong apa? Tolonglah kita nak kena tanya pada kita nak tanya mula dengan Bazli ke Harish? Kalau Bazli ni kontroversi, Harish lebih kontroversi. Kita minta dia orang jangan kontroversi lagi. Okeylah, okey. Jadi kita minta Hafifi Mansur sebagai pemenang pingat emas yang pertama buat kontingen negara. Jadi saya nak tanya pendapat Bazli. Apa pendapat Bazli mengenai kemenangan dan kejayaan anak Terengganu ini dalam menguntit pingat emas dalam acara 69 kg angkat berat? Saya berkongsi kegembiraan dengan Hafifi Mansur kerana saya tahu apa yang berlaku kepada Hafifi sebelum Sukan Commonwealth bermula. Ada beberapa laporan yang saya buat apabila dia diboikot, berlatih sendirian di Indonesia dan mengasingkan diri di Bukit Jalil, tak mahu berlatih dengan rakan-rakan di Bukit Jalil, dan akhirnya beliau datang ke Sukan Commonwealth dengan satu semangat yang tinggi, diletakkan sebagai prospek utama. Dan sebenarnya kalau tak keterlaluan, kalau saya nak kata, dia ni sebenarnya berjuang sendirian dalam skuad angkat berat. Ialah apabila diasingkan dan diboikot, tapi akhirnya Hafifi Mansur membuktikan bahawa itu semua tak penting. Yang penting dia dan diri dia. Dan akhirnya dia deliver, mencapai sasaran yang sudah ditetapkan, 1 pingat emas untuk skuad angkat berat. Itulah yang dilakukan oleh Hafifi Mansur, dan ia satu kepuasan yang sangat-sangat besar untuk atlet kelahiran Terengganu ini, dan sememangnya dia layak. Apabila saya lihat perjalanan karier Hafifi Mansur selepas merangkul pingat gangsa di New Delhi, India pada 2010, dia begitu committed, begitu disiplin berlatih. Dan selepas beliau pulang dari gimnasium angkat berat di balik papan Indonesia, saya lihat fizikal dia begitu besar, berbeza. Tak ada dadah. Dia menjalani ujian doping seperti yang ditetapkan oleh MSN dan ISN, dan akhirnya gold medal untuk Hafifi Mansur. Tahniah kepada Hafifi Mansur, satu contoh yang baik oleh atlet negara. Saya nak satu lagi soalan. Bagaimana sumbangan jurulatihnya Lokman dalam memberi input kejayaan dia? Lokman, kalau kita lihat apa yang dilakukan oleh Lokman ketika Sukan Olimpik London 2012. 1 perak, 1 gangsa untuk Indonesia. Dan beliau sanggup meninggalkan atlet angkat berat Indonesia untuk datang ke Malaysia hanya kerana ada masalah dalaman dengan Persatuan Angkat Berat Indonesia. Dan kehadiran Lokman ini, pertama sekali yang saya lihat, mengapa Lokman, teknik latihannya berjaya mengubah fizikal Hafifi Mansur jadi besar. Itu saya pelik, kenapa teknik latihan Lokman berbeza, menjadikan Hafifi Mansur ini satu contoh di mana membuktikan teknik latihan Lokman ini sesuatu yang berbeza dengan apa yang dilakukan di Bukit Jalil. Dan kehadiran Lokman ini bukan saja mengubah fizikal, malah teknik angkatan. Dan itu menjadi punca mengapa Hafifi Mansur berbeza dengan atlet angkat berat yang lain di Malaysia. Pandangan yang menarik daripada Bazli itu. Okey.
Jika kita saksikan bagaimana seperti Bazli katakan, diasingkan, dia tak mau berjumpa dengan orang, tidak campur lagi di negeri lagi, Majlis Sukan Negeri Terengganu lagi dan sebagainya. Tetapi ini sesuatu yang positif yang kita ambil. Bagaimana dia menyatakan bahawa kemenangan ini dia ingin melupakan segala apa yang berlaku, ingin bermaaf-maafan, itu satu tindakan yang bijak. Tetapi yang dimaafkan tu pun perlulah muhasabah diri. Apa yang jadi ini satu pengajaran yang paling berguna untuk sukan angkat berat. Dan awal-awal lagi Persatuan Angkat Berat Malaysia telah meletakkan Hafifi antara prospek 95% antara prospek yang boleh menyumbang pingat emas. Okey, kita tutup cerita tentang Hafifi Mansur. Dia pun tengah fikir ni, rumah dia nak buat design macam mana. Kan, dia tengah fikir sekarang ni. Kita beralih kepada Oizi Liang. Okey, dalam acara terjun sebenarnya, saya bersama dengan Bern dalam siaran secara langsung kerap kali untuk tidak mengatakan kalau. Kalaulah Pandan Lela menang, cukuplah 7. Cerita kalau. Kita tolak cerita kalau tu. Oizi Liang memadamkan nama-nama yang diberikan prospek untuk pingat emas terjun. Haris? Ya. Ini menunjukkan bahawa kita tak boleh mengharapkan sesuatu atlet hanya kerana beliau mempunyai track record yang sebelum ni yang konsisten. Because seperti yang kita tahu, diving dia acara subjektif. Okey, di mana kita tak boleh mengharapkan terlalu banyak. Ya, Pandan Lela dan juga rakan-rakan seperjuangan yang lain memang konsisten di arena antarabangsa, tapi you see, telah menunjukkan bahawa terdapat di antara kalangan atlet-atlet kita yang mampu memberi saingan. Dan jangan kita terlalu taksub dengan satu atau dua nama, dan actually pay more attention towards semua atlet kita, terutamanya sukan subjektif seperti diving, dan juga martial arts, and so forth and so on. Adakah sebelum bermulanya sukan Commonwealth, anda meletakkan sasaran secara peribadi juga? Kita semua ada sasaran. Yep. Untuk sukan Malaysia ni, wartawan semua ada sasaran. Okey, kita keluar kenyataan macam ni, kita ada sasaran. Anda melihat adakah terjun ni dalam prospek sasaran anda sendiri untuk menyumbang pingat? Ya, tetapi agak saya tidak mempunyai sebarang nama. Tetapi ya, saya memang mengharapkan kerana berdasarkan kepada program mereka, berdasarkan kepada duit yang telah disalurkan kepada mereka, sudah tentunya mereka sepatutnya menyumbangkan kalau tak satu pingat emas di sukan Commonwealth. Okey, bab duit tu kita nak sembang juga nanti tu. Ya. Ada dalam senarai tu. Mungkin juga Datuk Nicole David, walaupun ada yang menyatakan bahawa seperti yang dijangka, mungkin berdepan sedikit tugas sukar untuk berdepan dengan lawan di Commonwealth, tetapi untuk pingat emas tidak masalah, dan dia membuktikan Datuk Niko dalam kluster sendiri, ya Bazli. Ramai yang bimbang juga apabila bertemu dengan Mas Haru pada final, tapi Nicole David tetap Nicole David, dan sebab itulah kenapa dia dipilih sebagai pembawa bendera benua Asia. Ia satu pilihan yang tepat. Dan kalau kita lihatkan rekod pertemuan Nicole David dan Laura Masaru juga memang kerap berpihak kepada Nicole David, cuma sejak akhir-akhir ini itu yang mula menerbitkan kebimbangan. Tapi itulah yang kita harapkan daripada seorang atlet yang senior seperti Nicole ini, apabila diletakkan sasaran, dia deliver dan diharapkan menjadi ikutan kepada atlet-atlet yang lain yang turut diletakkan sasaran. Dan atlet seperti Nicole ini, apabila dia tidak mencapai sasaran yang sudah ditetapkan untuknya, ia akan menjadi satu tamparan bukan saja kepada squash itu sendiri, tapi keseluruhan kontingen negara. Dan nasib baik kita memiliki atlet yang saya anggap hampir lengkap seperti Nicole David. Dan itulah nasib baik kalau squash tak bertanding di Olimpik. Kalau tak, kita punya gold medal, first gold medal tu boleh jadi dapat daripada squash. Jadi saya pun nak tanya Bazli, 4 tahun dari sekarang sukan Commonwealth akan dipertandingkan di Gold Coast, Australia. Apakah kita masih lagi akan mengharapkan Datuk Nicole untuk menyumbang pingat emas? 4 tahun dari sekarang, saya kira tak nampak lagi siapa yang boleh menggantikan Nicole. Kalau untuk squash itu masih lagi Nicole, tapi masalahnya Nicole pun semakin di bawah usia. Yeah. Dan tahap Commonwealth sekarang ini nampak semakin kompetitif. Walaupun untuk tahun ini masih lagi penguasaan daripada Nicole, tapi kita perlu akui tak ada lagi pemain sama ada Lowy Wen atau Delia Arnold tak sampai lagi level untuk memastikan sasaran itu capai. Setakat ini untuk squash, hanya Nicole saja yang mampu menggalas tugas itu. Untuk badminton seperti Lee Chong Wei, dua atlet ini sentiasa menepati sasaran, dan kita perlukan lebih ramai lagi apabila ditetapkan sasaran,
mereka achieve. Kerana ia ialah contoh untuk atlet yang lain. Okey, sasaran ni pun satu hal juga. Kadang-kadang atlet itu tak bersedia dengan sasaran yang telah ditetapkan oleh persatuan. Itu kita akan bincangkan dalam segmen yang kedua nanti. Tetapi saya melihat kepada beberapa sukan lain yang dilihat yang diberikan gula-gula yang sangat menarik untuk kita perolehi semasa hari raya ini, tetapi akhirnya gula-gula itu bukan gula-gula yang sedap. Umpamanya badminton, terlepas perseorangan lelaki, tapi awam masih mengatakan, kita ada bergu wanita lagi, semua ada kan. Tetapi melepaskan acara perseorangan lelaki itu satu tamparan yang hebat sebenarnya, Arish. Ya, sudah tentu. Dan seperti Bazli menyatakan tadi bahawa kita mengharapkan asyik orang yang sama. Lee Chong Wei, kalau Lee Chong Wei tak ada yang lain. Kalau dalam squash, Nicole DeWitt, kalau tak ada Nicole DeWitt, kita tak ada pemain yang lain. Dan berbalik kepada apa Rizal menyatakan tadi, 4 tahun yang akan datang, ya. Why are we talking about 4 years? Yang sepatutnya kita kena melihat jangka panjang. We should be looking at the 3 or 4 Commonwealth Games yang akan datang, bukan Commonwealth Games yang akan datang 4 tahun kemudian, you see. Jadi untuk mengharapkan apa-apa untuk berlaku dalam jangka masa yang terdekat ni, sudah tentu kita tak akan dapat mencari Nicole DeWitt yang baru maupun Lee Chong Wei yang baru. Tapi kebanyakan skripnya akan masih sama.